Almarhum Tuan Guru Harundin ada sebut, mukmin yang hebat pertama, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dua, dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Ketiga, dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru nak berdakwah. Empat, datang ke masjid atau surau sampai ke tua. Bukan dah tua baru nak ke masjid atau surau. Terakhir, dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. 20 Mei adalah tarikh terakhir kita bersyawal. 21 tu dah 1 Zulqaedah. Jadi bila dapat jemputan jamuan raya 26 Mei, 27 Mei tu, kata bukan dah terlajak raya dah ke ni? Kan, jadi begitulah kita. Apa yang Ustazah selalu sebut setiap tahun tu memang berlaku. Kan, terlajak-lajak. Dosa ke Ustazah? Dah memanglah tak dosa. Tapi kat poster tu tukar sikit lah. Janganlah buat jamuan Idul Fitri dah. Buatlah jamuan suka-suka ke. Kan? Jamuan sembang-sembang kita-kita. Nak buat Idul Fitri tu dah malu dah. Kalau lah kan apa saja yang lalu depan kita lipas ke apa ke. Oi, dah habis raya lah. Berhenti-berhentilah. Kan sahabat-sahabat. Sampai kat Mekah lagi kelakar. Saya sembang dengan Ahlul Mekah. Berapa hari sebenarnya raya? Walaupun dah 2 kali raya sebelum ni saya di Tanah Suci. Tahun ni saya tak dapat menikmatinya. Saya tanya tahun ni macam mana Ustaz raya? Ya, seperti biasalah Ustazah. 3 hari sudah cukup meriah. Hari keempat sudah puasa semua kita. Nak raya lama-lama. Alamak, terasanya kan. Terasa muslimat. Sebab kita datang Mekah Madinah tu kita bawa kuih raya. Nak jamu jemaah atas bas semua kan. Ini kuih apa ni Ustazah? Ini kalau kat Malaysia kuih raya. Sebab kami masih berhari raya. Belum habis lagi hari rayanya. Aduh, subhanallah. Sebab saya akhir Ramadan di Mekah 2 tahun. Raya pagi tu mereka jemput daripada lepas asar. Jemputan open house dia di hari raya pertama lepas asar. Jadi kalau tak sempat datang lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak, tak apa Ustazah, sebelum subuh pun boleh datang. Sebelum subuh besoknya. Maknanya saya cakap dengan Ustaz, bang kita ni kan nak pilih tarikh nak buat open house diri sendiri pun tak sempat. Apa kata kita tiru orang Mekah? Kita buat daripada lepas maghrib sampai subuh esok. Buat. MPAJ datang dia kata kan. Sebab kacau jiran sebelah-sebelah. Makna budaya tak sama. Sebab tu sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam Ramadan kita larat je puasa kan. Kita semangat je nak pergi masjid, penuhkan masjid surau dengan solat berjemaah. Tapi kenapa bila Syawal dah habis? Kerana surau rumah kita pun softnya yang itu-itu je lah. AJK dan segala ahli kan. Kita tak nampak orang-orang yang jarang kecuali dalam solat tarawih. Sedangkan yang Nabi SAW sampai satu ketika pernah hampir mengajak sahabat membakar rumah orang-orang yang tak datang bersembahyang jemaah. Nak cerita solat fardu yang 5, orang lelaki jangan tak buat kecuali secara berjamaah. Kan sahabat-sahabat, tapi Imam Syafi'i rahimahullah bukanlah mewajibkan kepada kita dan tidak pun ada arahan untuk bakar rumah orang lelaki yang tak datang solat berjemaah. Subhanallah, begini keharmonian dalam Islam. Tapi bila tarawih tu kita datang penuhkan, sebab itulah subuh di 1 Syawal, 2 Syawal sampai hari ni 22 Syawal kita tak munculkan diri di soft-soft solat. Ustazah tak bercerita tentang orang perempuan, Ustazah bercerita tentang orang lelaki. Maka tugas kita orang perempuan tolong gesa, pujuk rayu kan, macam mana kita nak ajak latih mereka supaya 5 waktunya di masjid. Kalau tak 5 waktu, paling kurang ibu-ibu dirahmati Allah, pastikan suami kita, anak lelaki kita subuh atau isyaknya di masjid. Ini jelas Nabi SAW buang atau keluarkan atau hindarkan mereka daripada ciri kemunafikan. Siapa orang munafik yang hanya datang solat ketika zaman Nabi, yang Nabi pusing belakang nampak dia pun ada. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib masih remang-remang cahaya kan. Sebab dulu tak ada suis lampu ni nak buka. So bila subuh dengan isyak, mereka duk kata apa? Datang pun bukan Rasulullah nampak. Macam tu. Jadi sembahyang yang tadi datang berdiri duduk belakang Nabi tu bukan untuk dilihat Allah, tapi untuk dipuji oleh Rasulullah. Jadi kita bukan begitu. Suami kita, bang,
Kalau kita datang subuh, ibaratnya abang dah berqiyamul lail separuh malam. Kalau solat jemaah Isya, ibarat abang dah menghidupkan separuh malam lagi. Kira-kira kalau pakai kalkulator ni, macam abang tak tidur sepanjang malam, berqiyamul lail. Hebatnya abang, walaupun sebenarnya abang berdengkur. Sekian dimaklumkan. Sebab apa sahabat-sahabat rahmati Allah? Sebab pahala dia berjemaah subuh dengan Isyak tu, hasil pujuk rayu kita. Sayang tak pergi ke? Ada tamu kejap lagi lepas Isyak. Takkanlah suruh tamu duduk kat rumah kita dua-dua pergi masjid. Abang pergi dulu sekejap. Lepas salam abang balik lah. Masa tu sempat dah saya hidang-hidang atas meja. Saya layan tamu kita. Tamu kita pun tak kerti bahasa bang. Datang waktu tengah sembahyang Isyak ni kan. Contoh kan sahabat-sahabat rahmati Allah. Cara kita memberitahu, memujuk, mengajak. Lama-lama nampak macam membebel. Tapi bebelan kita tu daripada hati yang Allah suka, Nabi suka, insya-Allah mungkin bukan hari ni. Nanti ibu-ibu dirahmati Allah, bila suami kita dah berbini baru setelah matinya kita, okey? Jadi dia akan ke masjid sentiasa kan? Apa guna dah masa tu Ustazah? Nasib baik saya tak hidup dari kubur, saya jealous kat dia. Tak ada jealous dah masa tu Kak. Tak sempat dah duk layan soalan malaikat mungkar nakir je. Tapi yang indahnya, sambil dia dengan pasangan baru, dia teringat kita. Percayalah, dulu masa arwah ada, bising dia suruh saya pergi masjid. Saya tak pergi kan, tapi sekarang ni dah tua, barulah nak pergi. Dah sengit-sengit awak dah pimpin tangan saya ni. Pahala sejuk barzah kita ni, sebab apa ni ya Allah? Rupanya bukan sebab doa anak soleh. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab ada orang yang dulu kita bebel, tak berubah-berubah. Kita dah mati baru dia teringat. Itu pun menjadi penyejuk barzakh insya-Allah. Jadi jangan pernah kata, saya dah penat dah Ustazah, tak berubah-berubah, lantak dia kubur lain-lain. Astaghfirullahalazim. Tapi datang majlis ilmu, duduk atas seat warna oren ni kan. Orang yang paling istiqamah sekali. Lepas tu sibuk dengan diri sendiri, banyak majlis ilmu kita datang, tapi tak ada apa-apa pun yang kita ubah. Jadi biar kita istiqamah, mengajak sebab ni ayat Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Benda ma'ruf cakap walaupun kadang-kadang orang tak suka. So orang tak suka tu kena study lagi. Mungkin dengan orang ni bukan cara bergurau aku kena cakap. Dengan orang macam ni bukan tengking-tengking. Dengan peringkat budak-budak kena macam mana dulu, remaja macam mana, bapak dia macam mana, atuk dia masa balik kampung nak tegur macam mana. Tu kita kena bil hikmah. Okay? Jadi ada banyak circle yang kita jadi rajin dengannya. Ramadan, tiba-tiba kita semua orang nak baca Quran hari-hari. Sebab Ramadan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Syahrul Quran. Bulan diturunkan Al-Quran. Jadi kita macam berbangga khatam Quran sana sini. Tapi kesiannya kalau sampai 22 Syawal, tidak ada walaupun sebanyak 22 muka surat Quran yang kita baca. Khatam dah kan hari tu, tak start lagi. Kan nantilah Ustazah, pahala khatam Quran hari tu pun tak habis tapau lagi. Sabar je lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, jadi mohon terasa, jemput lagi bulan-bulan Syawal ni, dia akan jadi macam tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, muslimin muslimat, saya buka-buka poster ni baru perasan tajuknya adalah menjadi mukmin yang kuat. Tu bila Kak Wah kata tak pernah-pernah bagi tajuk dekat Ustazah ni, saya pun sengih je. Sebab Kak Wah merajuk sebenarnya. Bila Ustazah, bila dia kata, nak bagi tajuk apa ya Ustazah? Saya tak jawab. Sebenarnya bila orang tanya nak bagi tajuk apa, dah tak tahu nak bagi tajuk apa dah. Cakap je lah tajuk apa. InsyaAllah itu memaksa Ustazah. Alamak, susah rupanya dia bagi ni. Kak, ini bukan kepakaran saya. Ada orang lain. Baru boleh dia sempatkan diri untuk menjawab. Okay, jadi kalau tajuk menjadi mukmin hebat ni, sejujurnya, tak lain tak bukan terpandang-pandang satu WhatsApp yang berlegar-legar, satu poster yang dihias cantik yang pernah keluar di lisan almarhum Tuan Guru Harundin satu ketika dulu. 5 perkara untuk menjadi mukmin yang hebat. Bukan mukmin yang kuat, mukmin yang hebat. Tu satu. Kalau orang dah pakat keluarkan pen semua, saya tak nak cakap lagi ni, sabar. Kan? Rajin Muslimat Al-Falah ni, Masya Allah. Kemudian itu satu. Kan? Banyak dah asatizah kita mengulang dan kita terbaca di banyak tempat. Tapi yang kedua, saya teringat akan surah Al-Mu'minun. Kita cerita tentang mukmin yang hebat, mukmin yang kuat. Surah Al-Mu'minun, sahabat-sahabat rahmati Allah, baru-baru ni salah seorang daripada guru saya, Ustaz Fahrul Muhammad Joy, dijemput di sini kan. Tapi saya tak pasti jadi ke yang kata tak sihat tu tak jadi datang tu.
Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, beliau banyak menulis buku, banyak pernah juga saya berforum dengan beliau ni. Jadi bila dia dalam kursus-kursus mukmin profesional dia, subhanallah sangat hebat, dia hanya mengulas daripada surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Jadi bila kita faham qad aflahal mu'minun, siapakah orang mukmin yang berjaya? Takkan berjaya kalau tidak menjadi mukmin yang hebat, yang kuat. Jadi ciri-ciri dalam tu mesti khusyuk dalam solat, tadabbur surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 kita jumpa jalan. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya bagi tu poin-poin utamanya kat mana nak cari atau kita recall balik apa yang para asatizah kita menyampaikan sebelum ni. Maklumlah dah banyak makan lemang, ketupat, rendang kan, takut ada banyak yang terlupa. Okay, jadi betul-betul Ustazah ada. Lepas tu pagi tadi dalam TV Al-Hijrah, siapa yang pergi kat Facebook TV Al-Hijrah yang tak menonton live tadi masih boleh ulang siar. Sifat rajin orang beriman. Dan Amy pengacara tadi dia sebut kena beriman dulu baru dapat rajin atau orang rajin boleh jadi orang beriman. Dia kadang-kadang buat, dia ni pening aku soalan dia ni kan, sahabat-sahabat rahmat Allah. Sebab orang beriman manas tak mana pun, subhanallah, kalau dalam bab kemas rumah, kebersihan, dia beriman apabila dia menjaga kebersihan. Buktinya an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Jadi kalau contoh dipertontonkan pada kita, Ustazah nak pergi dekat negeri ni, hari tu kat Facebook saya nampak dia merempat, dia bina rumah pondok dekat tepi tong sampah je Ustazah, macam mana dia solat? Minta maaf, Allah tak pernah menghina kita kecuali kita yang menghina diri kita sendiri. Okey, contoh sahabat-sahabat saya selalu sebut dan saya jumpa dengan mata saya sendiri, orang yang dekat dengan masjid takkan terhina. Dia tak meminta, tapi ada je kawan, pakcik yang selalu datang tu dah 3 hari tak ada. Bagaimana ya dia? Rupanya sakit. Ramai-ramai orang masjid pergi ziarah. Hulurkan apa yang dia tak minta orang menghulurkan. Tapi terkadang mereka datang dengan surat macam-macam. Kita pun zaman sekarang dah jadi sangsi. Betul ke Ustazah? Entah dia ada banglo sebiji. Kak, akak nak bagi je, tak nak bagi, duduk diam sudah. Akak tahu ke dia ada banglo sebiji ke tidak? Kan sahabat-sahabat, kita kadang-kadang cakap je. Tapi kenapa sampai ada yang sanggup duduk di tepi tong-tong sampah? Tanya je pada dia. Kalau jelas tempat begini, macam mana pakcik solat? Kebanyakan mereka akan jawab, mereka tak sembahyang pun, sahabat dirahmati Allah. Sebab tu mereka memilih untuk mengasingkan diri duduk di tempat macam tu. Minta maaf. Jadi meremang bulu roma kita. Benarlah Allah tu tak zalim. Tak pernah menghina kita. Tapi kita, kalaulah setiap waktu bersihkan diri dengan wuduk, berada di saf-saf solat, tak balik ke rumah, pasti ada orang-orang yang menyapa. Duduk mana sebenarnya? Tak pernah tengok pergi keluar daripada masjid ni. Yang duduk sorang-sorang siap bawa beg ni. Mungkin dia bercerita sejak isteri saya meninggal, anak-anak saya tak balik rumah. Mungkin ada orang yang simpati bawa dia kerja dengan dia, jadi guard, jadi tukang kebun sebagainya. Banyak cerita-cerita begini. Akhirnya mulia, saya jumpa di rumah Allah. Asnaf yang saya bawa kebanyakannya cerita-cerita begitu yang membuka mata hati saya. Akhirnya kau muliakan dia ya Allah, bertawaf di Baitullah, menziarah makam Nabi SAW. Sebab dia miskin, tapi dia tak terhina kerana dia mendekat kepada rumah-rumah Allah. Dia tak tinggalkan ibadah bernama solat. Dia tak tinggalkan sedekah walaupun dia miskin. Dapat RM2 sehari, RM1 masih sibuk nak masuk dalam tabung masjid. Subhanallah, ada orang yang dapat RM1,000 baru dia rasa dirinya layak bersedekah. Tapi dia ni tak ada income, tak ada pendapatan tetap. Masih lagi tak boleh tengok orang susah. Seorang asnaf yang meninggal di Mekah saya bawa, muslimat dirahmati Allah. Anaknya jadi saksi hantar anak kerja kilang. Subhanallah. Tiap kali lalu dekat satu jambatan dekat Kelang dia duduk, dia akan berhenti sekejap. Kau dah lambat ke? Ayah nak hantar pergi kerja ni. Tak ayah, awal lagi. Kenapa? Jap kau duduk sini, ayah nak turun sekejap. Turun kat bawah jambatan tu memang ada rumah kotak satu. Dia akan bawa 1-2 roti Gardenia beli dekat Petronas ke apa kan sahabat. Pergi hantar. Dia kata ada budak-budak kat situ, mak ayah dia pergi cari kotak-kotak, pergi cari tin-tin. Jadi kalau ayah bagi roti kat situ, nasi lemak tak habis kat masjid pagi tadi, dia pun cukup suka. Jadi bila bapak dia meninggal dekat Mekah, dia sambut beg dia dekat KLIA, dia peluk saya tu, saya tak mampu buat macam bapak saya Ustazah. Bapak saya tu tak ada pendapatan tapi dia buat. Dia susah tapi dia ingat orang. Subhanallah, dia pernah tolak motor Ustazah.
Sebab motor dia tak ada minyak, nak isi minyak. Lepas tu dia nampak anak muda tolak motor juga. Kau kering juga ke minyak motor? Ha. Aku ni ada RM3 dalam dompet. Kau isi dululah RM2. Rumah aku dekat sini je. Aku boleh balik tolak motor. Kau isi dulu RM2. Subhanallah. Kita rasa nak bagi ke orang RM2. Saya kata, Tuhan, patutlah kau muliakan dia tahap begini. Tapi kita muslimat dirahmati Allah. Jadi saya banyak belajar bahawa Allah tidak pernah menghinakan kita, maka kita sendiri. Kalau kamu tidak menjadi orang mukmin yang beriman, orang mukmin beriman, orang mukmin adalah orang beriman yang rajin, yang kuat, yang hebat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pernah menyalahkan Allah. Kenapa nasib hidup aku begini ya Allah? Sepatutnya tanya apa yang engkau persembahkan kepada Tuhanmu. Itu yang paling penting, yang paling utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, saya nak membaca satu hadis Nabi SAW. Apabila kita diberi faham, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, an Abi Hurairah yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minul qawi khair. Ni orang-orang dah biasa mengaji, dia dah boleh agak dah. Al-mu'min al-qawi khair. Kan? Alamak, Ustazah kena belajar bahasa Arab pula ke? Al-mu'min orang beriman, al-qawi yang kuat, khair dia lebih baik. Wa ahabbu ilallah minal mu'minina dha'if. Wa fi kulli khair ahris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz fa in ghalabaka amrun faqul qadarullah wa ma syaa fa'ala wa iyyaka walau fa innal law tahu amal syaitan. Dari Abu Hurairah dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, khair, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Dalam rancangan Cinta Ilmu, kitab Syarah Hikam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya jumpa satu keadaan yang mana bukan mukmin lah namanya kalau ada kalimah lemah di hujung tu. Sebab dia beriman tapi dia tidak berumah, dia tidak berkereta, dunia nampak dia hina. Tapi sebenarnya dalaman dia kuat. Selagi mana dia boleh mentaati Allah, bersujud kepada Allah, datang Ramadan, dia tak tinggalkan ibadah puasa, dia tak tanya nanti maghrib aku nak buka apa, nak makan apa, sedangkan aku fakir, miskin ya Allah. Tak, sebab dia tak memandang itu semua sebagai lemah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, jangan pandang fizikal, material, zahir yang kita nampak pada orang tu hebat dah. Tak. Ada ramai yang nampak macam hebat, diuji sikit, dijentik sikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasa nak bunuh diri dah. Nauzubillah min zalik. Itu bukan mukmin yang kuat, okay? Dan dalam masing-masing keduanya itu terdapat kebaikan. Tak nampak macam kuat sangat. Yang nama beriman, sebab hadiah ataupun harta yang paling bernilai sebenarnya adalah apabila Allah sudi mencampakkan walau sebesar iman dalam hati kita. Sebab yang paling dhaif, miskin, terhina bila Allah tak pilih kita menjadi orang beriman. Siapakah orang beriman? Yang kenal sungguh-sungguh Allah. Suka tak suka apa yang Allah perintahkan, aku kena buat. Kena buat. Tak boleh Ustazah kalau saya ikut apa Allah perintahkan nanti saya hipokrit. Ni yang geram dengar ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan dia balik Mekah dia jadi macam tu. Lepas tu dekat Madinah orang tanya, tak sempatlah nak solat Ustazah. Saya kan mengamalkan sunnah. Open house sana sini, ziarah tu sunnah Nabi SAW. Saya kata tak apa, jamak, takdim ke takhir. Tahu pula tu, saya bukan musafir Ustazah. Dah ingat tadi cerita usah musafir, cara tu macam jauh sangat perjalanan. Kan, takdim atau takhir ada dalam fiqh. Jangan takyah sudah. Saya selalu ulang benda ni sahabat. Rupanya raya dalam KL. Raya dalam KL yang kalau kita tahu, tengok, alamak bang, Wiz kata ni kena tambah 15 minit lagi lambat. Kita tak zohor lagi ni. Bukan ada kawan awak kerja dekat ni? Ceritanya dia ada ke office ke tidak? Singgah sekejap nak tumpang solat. Ada kaedah, ada jalan. Kalau kita mahu. Stesen minyak semua ada tempat solat. Masjid surau. Biarlah tak ada telekong lepas COVID ni. Pemalas sungguh lah Ustazah EJK masjid ni. Lepas COVID dah habis pun tak bubuh telekong juga. EJK masjid juga salah.
Stesen minyak lepas COVID, dah habis dah COVID Ustazah. Dia tak bubuh juga telekung. Pasal apa cari telekung? Lah Ustazah macam nak solat, lengan nampak. Siapa suruh tak pakai sarung tangan? Sendiri cari penyakit. Kan? Macam nak solat Ustazah, stokin tak pakai. Siapa suruh tak pakai? Ni stokin bola pun nak jadi isu sahabat. Yang penting tutup aurat. Sekian dia maklumkan. Ada yang tak faham stokin bola ni apa hal kan. Yang penting stokin bola tu panjang. Kecoh lah habis. Masya Allah, tabarakallah. Kesian. Kenapa kita orang Malaysia yang mendakwa agama Islam sebagai agama rasmi, kita menjadikan open house ni sebagai satu jalan untuk kita kata ke Allah, kau tak tahu ke ya Allah, aku sibuk sehari ni. Takkanlah Zohor tak sempat tu pun kau nak berkira ya Allah. Kita dengan Allah ni macam dengan kawan sekolah rendah kita ke sahabat dirahmati Allah? Tolong ya, tolong. Jadi, bila nak kata diri beriman, kena sungguh-sungguh menterjemahkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak dalam medan perang, Nabi bersolat walaupun sedang memegang senjata di atas kenderaannya sampai ada solat dalam keadaan khauf, takut diserang. Ini yang paling kelakar sekali kalau mengaji kitab fiqh sahabat. Macam mana pula tengah perang soft pertama rokok, soft belakang menjaga barisan. Tak faham lah Ustazah. Sebab kita tak wujud dalam suasana tu. Tapi Islam sangat prihatin. Maknanya jangan kau jadikan kalau orang tadi tu tak solat di medan perang kan muslimat. Kita tak solat sebab apa? Open house banyak ya Allah. Agak-agak nak jawab apa depan Allah ketika kita disoal jawab. Yang pagi tadi saya mengajak semua rakan usrah di TV Al-Hijrah, jom kita hafal sungguh-sungguh Allahumma hasibni hisaban yasira. Apa tu muslimat dirahmati Allah? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ulang. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kenapa? Sebab kita tahu, ya Allah, kalau Engkau nak mudahkan, semua jadi mudah. Ya Allah, exam tadi aku tak boleh jawab. Ni zaman-zaman Ustazah ambil exam dulu masa sekolah. Budak sekolah agama ni terlebih bijak otak dia. Sahabat rahmati Allah, dia terlebih bijak. Ya aku tak boleh jawab lah tadi. Tapi aku doa masa pemeriksa tanda paper aku tu, dia tengah kena marah dengan laki ke, tak ada mood ke, aku doa macam tu lah. Minta-minta dia buta sekejap ke masa paper aku sampai kat dia tu. Kan semoga dia terhijab daripada kertas jawapan aku yang aku tak reti jawab tu. Macam tu budak sekolah agama punya doa. Tu zaman-zaman Ustazah Zai lah, budak zaman sekolah tahun ni, sekolah agama baik sikit, sahabat rahmati Allah. Jadi, ajaib kadang-kadang bila result keluar tu, ya Allah, Alhamdulillah, syukur. Padahal Ustaz masa jawab subjek ni saya rasa saya memang tak confident. Itulah berkat kamu baik dengan guru, berkat doa, sahabat-sahabat bersangka baik dengan Allah. Itu yang Allah berikan, Masya Allah Tuhan. Datang pemeriksa yang, ni tulisan cantik ni, rasa semua betul dah ni. Bagi 100 markah, A+ terus sahabat-sahabat rahmati Allah. Boleh berlaku kan? Ni pencen-pencen cikgu mesti marah. Saya tak macam tu Ustazah, saya ikut skema. Suami tak makan sehari, saya sanggup. Yang penting saya tanda paper. Kan, mesti rahmati Allah. Jadi maknanya kita nak sebut apa? Kekuatan dalaman kita menterjemahkan apa yang kita pamerkan pada zahir. Kita tak boleh hipokrit. Sahabat-sahabat rahmati Allah, hipokrit yang maksud apa? Kamu tidak betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, tak ikut apa yang Allah dan Nabi suka, itulah hipokrit yang sebenar. Faham ya? Jadi walaupun kita paksa roh kita untuk mentaati Allah, aku tak suka benda ni, tapi Allah suka. Kita kena terus buat. Percayalah satu hari nanti, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu akan datang. Di mana rahsianya ya Allah? Sebab aku buat apa yang Engkau suka. Maka Engkau menyukai aku hidup di atas muka bumi Allah, dan Engkau datangkan orang-orang yang menyukaiku. Kan dalam hidup yang paling sukar kalau kita berdepan dengan orang yang tak suka dengan kita. Betul kan muslimat? Kita persembahkan emas pun dia kata, ini apa ni? Gangsa? Kan? Dia tak suka. Apa sahaja yang kita persembahkan jadi tak elok. Tapi kalau dia suka, kita cakap apa yang tak betul pada saya, tegurlah. Tak ada, Ustazah perfect, tak ada. Dia ni aku dah buat salah depan dia, perfect lagi. Sebab apa? Sebab dia suka. Cuba kalau dia tak suka, sahabat, kita jadi malaikat depan dia pun dia kata setan laknatullah ni, astaghfirullahalazim. Kan? Jadi kita tak payah sibuk dengan suka-sukanya orang. Kita sibuk dengan apa yang Allah suka. Jadi hadis Nabi SAW tadi memberi satu semangat kepada kita. Jika suatu perkara mengalahkanmu, maka katakanlah ketentuan Allah telah ditetapkan.
Dan suatu yang telah dia kehendaki, yakni Allah kehendaki, maka pasti akan terjadi. Dan jauhilah olehmu dari ucapan kalau, seandainya, Masya Allah. Kerana sesungguhnya ungkapan seandainya membuka peluang masuknya syaitan. Faham? Simak dirahmati Allah. Kalaulah saya tak lalu jalan tu tadi Ustazah, mesti tak aksiden. Kan? Kau siapa? Kita bukan Tuhan. Kita tak boleh kata, kalaulah anak saya tadi tak ambil kunci panjat atau kerusi, lalu dia drive kereta pada usianya 6 tahun, lepas tu terbabas langgar pokok. Kan sahabat? Ini saya kat Madinah dapat berita ni. Satu keajaiban. Pelik. Dan jangan terkejut, malam tadi saya ziarah jiran saya berbuka puasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia orang yang bersama-sama dengan jururawat, kan? Subhanallah, dia kata anak murid saya Ustazah seorang, hari pertama dia hantar anak kepada pengasuh, dilaporkan tersedak susu. Orang-orang kerja hospital dah biasa dengan baby ni, dia tanya, susu sekarang baby berada dalam keadaan macam mana? Tah pengasuh kata dah keluar lendir-lendir daripada hidung. Hati saya kata mati dah budak ni. Kita bukan nak mendoakan, kita dah tahu dah situasi tu Ustazah. Tak lama petang dia telefon, anak saya dah meninggal kak. Kan hari pertama di rumah pengasuh. Bila kita dengar benda macam ni, berani kita nak hantar anak kepada rumah pengasuh? Tak berani. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, adakah kita nak bertuhankan cerita-cerita begitu? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai orang beriman dengan qada dan qadar, kita doakan kuat redha hati orang tuanya digantikan dengan yang jauh lebih baik. Mungkin bukan digantikan dengan anak baru dengan kadar segera. Kalau digantikan pun takkan sama dengan yang telah tiada, sahabat saya rahmati Allah, tapi kebersamaannya kelak di dalam syurga dengan redanya. Subhanallah. Dan jangan kita berkiblatkan, jangan hantar anak rumah pengasuh. Gaji 5,000 pun tinggal. Kang hari pertama dah tersedak susu. Memang kompom mati cucu mak tu. Mak-maknya hadir majlis ilmu tahu. Yang bercakap macam orang tak beriman kepada qada dan qadar. Minta maaf ya sahabat-sahabat, hadir majlis ilmu. Tapi tarbiyah kita kepada seluruh keluarga kita banyak yang menakut-nakutkan hal dunia. Tak menakut-nakutkan hal akhirat. Kita kan disuruh, kalau dirimu tak dijaga, keluargamu tak dijaga, kamu sengaja mencampakkan mereka ke dalam neraka Allah. Sebab tu kita kena menangis dalam doa kita. Ya Allah, anak aku 4 orang, yang 3 orang semua dah sembahyang, tak payah disuruh. Seorang tu lagi keras lagi, ya Allah tolong lembutkan hatinya. Mungkin bukan sekarang, tolonglah ya Allah, doa ibu tiada hijab. Siapa lagi yang ikhlas nak mendoakan dia seperti doanya aku, ya Allah, sungguh-sungguh ibu. Kan? Jangan menangis kalau anak kita tak dapat straight A macam mana orang lain. Cukuplah bersyukur anak kita tidak meninggalkan perintah yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Subhanallah. Mukmin yang kuat. Ini syarah hadis satu persatu saya baca. Dicintai Allah adalah yang kuat imannya dan mampu melaksanakan kewajiban dan menyempurnakan amalan sunnah. Kewajiban dan amalan sunnah. Orang Al-Falah rasa tak gaduh dah sebab hari-hari majlis ilmu. Tapi di sana saban tahun sudah lebih 20 tahun soalan yang sama. Ustazah nak qada puasa Ramadan dulu ke nak puasa sunat Syawal dulu? Ayo, soalan dia kan sahabat. Kenapa dah ayo keluar tu? Sebab tiap tahun kot. Tahun lepas akak juga kan yang tanya soalan tu. Akak buat apa dulu kan? Sudahnya saya tak puasa Ustazah. Tu yang masalah tu. Sahabat rahmati Allah. Saya tak malulah bercerita muslimat supaya yang baik diikuti. Begini, seminggu Syawal, saya hari pertama, kedua di Keramat. Raya bahagian rumah saya lah, mak bapak dah tak ada. Jadi dah janji dengan ayah ustaz nak balik Kedah pada raya kedua. So ayah rasa sihat sikit. Ayah nak pergi rumah adik tu, ayah nak pergi, kita layan je bang, orang tua. Kalau dia time tak sihat tu kita ajak macam mana dia takkan nak. Bila kita mengajak, takkanlah jom-jom teman ayah nak ngetih. Puasa ya, dia menantu solehah. Kan? Takkanlah macam tu sahabat. Jadi seminggu raya tu memang tak mampu nak selit untuk berpuasa. Dan hutang puasa Ramadan saya tahun ni cukup-cukup 6 hari. Dia nak bagi situasi tu sahabat-sahabat rahmati Allah, cukup-cukup 6 hari. Jadi bila seminggu pertama tu tak puasa, selalunya saya tengok tahun-tahun lepas memang mudah untuk terbabas lah. Jadi rebutlah untuk seminggu pertama tu, paling kurang dapat 2 hari, insya-Allah jarang untuk terbabas. So cerita tahun ni saya seminggu pertama dah tak ada puasa langsung. Sebab
mengiring konon-kononnya dalam otak ni minggu depan nak pergi Mekah. Jadi kesian ayah, kena ra'i lah kan, orang tetamu datang rumah, balik sini pula siapa yang nak kita ziarah rumah dia. Masa ni je bang kita ada, balik nanti kita dah tak sempat dah pergi, sahabat-sahabat. So, saya menjangka haid saya keluar ketika saya berada di Mekah. Rasanya tak pimpin jemaah umrah 1, apatah lagi 2, 3. Memang waktu haid ni Allah tangguh. Umrah pertama boleh lead, umrah kedua boleh lead, umrah ketiga siap bagi wasiat kat jemaah. Kalau saya tak pimpin tawaf wada' nanti, solat dekat sini yang paling mudah untuk masuk ke ruangan Kaabah. Okey Ustazah. Sebab terlebih wasiat masa lead umrah ketiga, maka balik umrah ketiga haid. Sahabat, jadi bila haid selepas umrah ketiga sampai masuk ke Madinah, saya tak bersih. Maka Ustazah relax je. Boleh buat kerja lain. Kalau saya dah bayar dekat 10,000, lepas tu tak dapat masuk masjid, mau gila saya Ustazah. Ni antara bahasa jemaah. Apa nak gila pula? Ya Allah. Kita duduk dengan jasad Nabi kot. Pandang dulu yang syukur, patutnya haid tu awal sampai tak boleh nak umrah. Tiba-tiba Allah delaykan. Saat-saat rahmat Allah. Maka kononnya saya nak berpuasa di Madinah. Tiba-tiba di Madinah saya haid. So, saya tak puasa sampai saya balik. Balik hari Jumaat, baru bersih. Ustaz kata cantik pula. Elok sampai rumah boleh sembahyang dah. Ya bang, maka hari ni saya kena puasa. Sebab kalau tak puasa, memang tak dapat ni. Kan? Sebab 19 hari bulan saya kuliah di Labuan. So, hari ni pun sepatutnya saya berpuasa. Tapi saya tak sedar jadual Al-Falah. Kejap lagi petang ada high tea. Dah high tea apa ke bendanya, penceramahnya puasa. Sahabat-sahabat rahmati Allah. Takkan nak cerita dekat atas pentas. Dengan ini saya tak berhigh tea dengan semua orang. Saya berpuasa. Sayalah wanita solehah. Kan sahabat-sahabat rahmati Allah. Jadi saya cakap dengan Ustaz, kalau abang nak puasa, abang puasa sunat. Saya ni niat puasa qada. Sebab 6 hari kan puasa saya hutang. So saya niat puasa qada. Maha Rahman dan Rahimnya Allah, saya paksa mujahadah diri saya memilih 6 hari yang sebenarnya sukar. Pasti Allah beri hadiah pahala berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan dapat fadilat orang yang berpuasa sunat Syawal. Faham tak maksud saya? Sebab kita bersangka baik dengan Allah. Dan ini perbahasan para ulama'. Tetapi dulu-dulu Ustazah tidak umrah, Ustazah tidak ada haid dalam bulan Syawal itu, sahabat-sahabat. Yang terbaik 6 hari hutang Ramadan selesaikan. Sebab daripada minggu pertama dah start puasa, ada baki banyak lagi. Why not? Kita persembahkan kepada Allah, ambil 6 hari lagi dengan niat puasa sunat khususan untuk Syawal. Pasti itu yang terbaik. Otak logik akal kita tak payah buka kitab fiqh pun kita tahu pasti itu yang terbaik. Betul kan muslimat? Tapi kenapa kita dah tahu yang terbaik, dengan Allah kita cukup berkira-kira. Tapi Ustazah, ada ustaz kata boleh niat 2 in 1. Ada memanglah. 2 in 1 tu maksudnya sunat dulu ke qada dulu. Kalau kita ada hutang dengan Allah, qada, kita ada alasan. Jiran kita buat, kak saya datang tapi dengan muka tak malu, saya nak tapau tahu untuk buka puasa saya nanti. Sebab saya puasa qada, saya bukan puasa sunat. Kan sahabat-sahabat rahmat Allah, ini hal ibadah dan di dalamnya ada dakwah. Jangan malu, jangan segan. Jadi saya cakap dengan Ustaz, kalau abang tak nak puasa pun tak apa kot nanti abang nak pergi kenduri jiran kita tu, pergi je tak apa. Yelah, tapi abang pun dah terlajak dengan awak-awak sekali sama macam ada hit juga dah ni kan. Sebab dia termenyesal tak berpuasa pada minggu pertama yang kami ada kat kampung apa semua tu kan. Jadi tak apa, walaupun sunat abang nak puasa. Sebenarnya atas kita. Kan, jadi sahabat, kita nak buat tak payah banyak cakap, terus buat. Ini orang beriman yang kuat. Open house ke apa, pandai-pandailah. Ya Allah, macam mana bang ni orang yang rapat dengan kita? Aku halung kau ni nak bagi tahu aku memang nak datang. Tapi kalau aku datang nanti jap-jap aku tolong kau kat dapur. Kau jangan suruh, gila depan makanlah, tambahlah lagi. Kau puasa. Kau tolong tapau untuk aku. Aku tak boleh tak datang. Tapi kau tengok orang-orang makan tak apa. Aku memang tak apa. Aku kuat iman. Kau makan je depan aku. Tak apa. Sebab kita nak puasa, sahabat-sahabat rahmat Allah. Tapi kalau kita tak nak buat, tapi Rasulullah bagi kita berbuka puasa, Ustazah. Itu puasa orang yang macam mana? Yang daripada minggu pertama tadi dia telah bermujahadah. Dan saya percaya, sahabat, hari ni saya gagal untuk berpuasa sebab alasan-alasan yang tadi, saya masih ada baki lagi, sempat lagi ni.
Last day saya berpuasa ketika saya nak fly ke Labuan, untung 1 jam bang. Saya sampai Labuan, saya berbuka puasa awal. Dia ni ada je nak cengkelat. Sebab itulah hari terakhir. Semoga tak ada halangan lagi. Tapi andai berhalangan juga, Allah tahu tak, meremang dulu rumah saya ni muslimat. Allah tahu tak kita sedang menyusun ibadah kita untuk bagi sempat juga dalam mujahadah itu. Tiba-tiba ada halangan yang lebih besar, kita tak mampu, kita tak berdosa pun kalau tak buat 6 hari. Tapi Allah tengok tak usaha kita. Allah pandang tak kesungguhan kita. Ini yang penting. Jadi Ustaz Zahid berada di sekitar Masjid An-Nabawi, tak dapat ikut mereka masuk Raudah ziarah Maqam Rasul, terus bersangka baik, aku sedang dekat dengan jasad Nabimu ya Allah. Kalau aku tak reda dengan apa yang engkau beri ni, Nabi tak pernah tak reda dengan apa yang engkau beri ya Allah. Kita meronta-ronta, marah-marah. Kenapa dah makan ubat tapi head ni keluar juga? Itu antara orang yang stres duk makan ubat pergi umrah ni. Sebab tu sahabat-sahabat, ubat tu tak pernah salah. Tapi keyakinanmu kepada ubat mengatasi keyakinanmu kepada Allah, itu yang salah. Faham ya? Kita berubat ikhtiar, itu perintah Allah. Tapi meyakini doktor yang kita jumpa, kenapa tak sihat doktor, orang lain sihat? Maknanya kamu bertuhankan dia berbanding bertuhankan Allah. Di mana kekuatanmu sebagai orang beriman. Ini je yang kita nak faham. Jadi akidah, ilmu pertama yang kita kena serap masuk dalam jantung hati kita ni. Walau kita beradab tinggi, habis ilmu fiqh, kitab apa semua kita habis mengaji, akidah, menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah, tak kenal Allah sungguh-sungguh, maka rosak segala amal soleh kita. Takkan mungkin datang keikhlasan. Sebab kita masih nampak kiblat-kiblat lain selain yang ibadah kita tadi lillah. Bila sudah lillah, sahabat-sahabat, percayalah orang beriman yang kuat akan hilang segala lelah. Saya selalu sebut begini. Kedua, mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajipan dan enggan meninggalkan yang haram. Dia mengaku dirinya beriman. Tapi benda yang Allah wajibkan, nantilah, jablah, tunggulah, tapi tiba-tiba pun mati. Kan sahabat-sahabat rahmat Allah? Hal yang wajib dia tak utamakan. Tapi yang digaduhkan benda-benda yang bukan menjadi kewajipan padanya. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan dan tidak disukai Allah. Hal haram dia tak berkira pula. Subhanallah. Menutup aurat. Jelas Allah yang suruh. Tapi Allah suruh yang bagaimana? Kenapa dalam mendakwa diri menutup aurat masih tak patuh syariat, tak lengkap seperti Allah yang seperti kehendaknya Allah. Ini bukan patuh syariat, sahabat-sahabat, bukan mukmin yang kuat. Dia mukmin, mengaku beriman, ya Allah perintahkan begini, tapi dia rasa penat dalam kewajipan dan kebaikan yang dia lakukan. Belum betul-betul lillah. Faham ya? Ketiga, kedua-dua mukmin, sama ada yang kuat ataupun yang lemah ini, sama-sama memiliki kebaikan kerana namanya pun mukmin. Orang beriman. Okay? Orang beriman pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Faham ya? Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, mukmin yang lemah imannya masih tetap memiliki kebaikan dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Bukankah contoh dalam bab nak memilih pemimpin antara yang kafir dengan yang Islam? Orang stres kalau dibagi ni, ustaz-ustaz duk sebut ni, sahabat-sahabat rahmat Allah, stres. Masalahnya ustazah nak pilih yang Islam tu, tapi dia pun tak betul. Betul lagi yang tak Islam tu. Sahabat, bila Quran kata pilih yang Islam, yang beriman, mata kita nampak tak betul pun, serahkan kepada Allah. Faham maksud Makna kalau ada dua pilihan, jangan pilih yang kafir. Yang Islam dulu. Mudah-mudahan yang Islam itu beriman. Sebab tu saya kata dalam iman ada taqwa. Kalau sudah taqwa, yang diundi ataupun yang mengundi, pasti dunia akhirat dia selamat. Yang jadi tak selamat, sahabat, berantakan habis kerana salah satunya. Yang diundi, yang mengundi tidak ada taqwa. Mudah. Bos besar punya takwa pasti memberi bahagia kepada orang bawahan. Orang bawahan punya takwa memberi bahagia kepada yang atas. Tapi salah satunya atau kedua-duanya tidak punya takwa, pasti akan ditarik keberkatan oleh Allah. Maka itulah yang tak ngam dengan kawan meja sebelah, yang ada je buruk bos kita nampak. Baiknya bos tu banyak tapi kita tak nampak. Buruknya saja kita jaja.
kerana Allah tarik keberkatan. Begitu dalam keluarga. Ajar anak-anak kita walaupun gaji mak lebih besar daripada gaji ayah, ayah tetap ayah. Jangan mak tunjuk hilang hormat kepada suami, maka anak-anak tidak akan hormat kepada ayahnya. Geram, yuran anak aku yang bayar, tapi nak kena anak hormat juga kat dia. Sakit hati tahu Ustazah. Kenapa benti laki saya? Kenapa budak-budak ni tak benti saya? Beranak kot rahim saya. Astaghfirullah. Saya tak boleh jawab benda tu, Kak. Masalahnya bila dinobatkan sebagai anugerah dekan, nama bapa dia disebut, nama saya tak sebut. Itu rupanya emosi orang perempuan. Kelakar ke tak kelakar? Cuba jawab. Kelakarlah sahabat. Sebab yang tu kita tak boleh ubah. Nasab ni sangat penting. Sebab tu wala taqrabuz zina. Allah cukup takut orang Islam mengaku Islam tapi tak dijumpai nasabnya. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Subhanallah. Sangat penting kita ni menjadi isteri yang halal kepada suami kita. Itulah anugerah terbaik daripada Allah. Baik benda. Kenapa Kak muka macam tu je? Geram Ustazah. Tak pernah ajak anak sembahyang. Kita je yang pergi majlis ilmu. Laki saya tu memang taklah. Inilah antara wanita-wanita yang syok sendiri. Perasan macam anak-anaknya baik kerana dia. Sebenarnya kenapa anak-anak tu baik ibu-ibu dirahmati Allah? Kerana beroleh suami yang begitu, kita makin akrab dengan Allah. Dan asbab akrabnya kita dengan Allah, Allah beri anak yang walaupun ayahnya tak mampu memimpin, anak tu dilembutkan hati mendengar kata si ibu. Akrab dengan Allah. Faham ya? Dan kenapa orang mudah-mudah akrab dengan Allah? Banyak yang Ustazah jumpa kerana diuji dengan orang yang paling dekat dengan dia. Aku dah tak tahu, takkan nak tulis kat Facebook lagi aku tak guna ya Allah. Kepada engkau jugalah aku mengadu. Sebab ada contoh-contoh tulis kat Facebook, dekat IG, video segala. Rupanya makin buruk habis semua satu dunia tahu ya Allah. Lebih baik aku suruh aku cakap dengan kau je lah ya Allah. Kan tangisan hati kita ni Allah tahu. Daripada sebelum kita dijodohkan dengan dia, sedang beranak pinak dan sekarang ujian apa, paling menangis ketika saya berada di Mekah. Sahabat saya seorang yang terlibat dengan rujuk cerai ni, sahabat-sahabat rahmat Allah Zai, seorang lagi umur 68 tahun memfailkan fasah. Dah tak nak dah jadi isteri kepada lelaki tak guna macam tu. Cik, kenapa selama ni boleh bertahan? Kenapa sekarang dah tak tahan? Sebab dia tak nak pergi masjid. Saya je yang pergi masjid. Hati-hati wanita. Hati-hati. Kita melangkah kaki dengan ringan ke masjid rupanya kerana rajuk dengan suami yang tak nak pergi masjid. Kalau tak diuji dengan suami yang macam tu, belum tentu kita kuat untuk mencari jalan ke masjid. Faham ya muslimat? Itu maksud. Sebab tu sahabat-sahabat kadang-kadang kita nampak benda tu macam masalah besar. Tapi rupanya kerana masalah besar kita mengenal Allah yang maha besar. Okay, jadi jangan pandang orang yang tak ada masalah tu. Tengok macam dia Ustazah, suami dia okey, anak dia okey. Kita tak pernah tahu bagaimana hubungannya membesarkan Allah. Sebab bila orang diuji dengan masalah yang besar, tapi dia tetap membesarkan Allah, datanglah masalah apa, tetap kecil di sisi dia. Allahu Akbar. Orang lain yang datang, aku tak faham lah kau ni. Macam mana boleh bertahan laki macam tu? Kita sengih je kat dalam ni rasa nak bagi tahu. Tapi apa fadilat dia? Apa kebaikan dia? Apa kelebihan dia? Sahabat-sahabat rahmat Allah. Kalau aku boleh syurga dengan ujian yang ini, ya Allah, beri aku kesabaran. Sampai tarikh mati aku. Beri aku kekuatan. Bukakanlah mana-mana pintu syurgamu sebab engkau yang janji orang yang sabar ada berita gembira untuknya. Mudah-mudahan itulah aku ya Allah. Walaupun aku tak berapa gembira macam orang lain. Aku tak boleh tukar suami lain dah waktu ni ya Allah. Dah nenek kepada 38 orang cucu ni. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tolong sikit je lagi. Kalau saya tanya interview ibu-ibu yang pangkat-pangkat mak saya ni. Kan umur berapa cik sekarang? Dekat 70 dah Ustazah. Agak-agak acik yakin ke boleh hidup 70 tahun? Memang tak lah Ustazah. Memang tak lah. Saya sahabat masa sempat berhari raya sebelum pergi Mekah. Seorang pakcik ni Ustazah tolong doa. Saya dah 70 lebih. Mak saya tu dah 98 tahun. Ustazah tengok gambar ni. Saya wallahi saya tak doa biar mak saya mati. Tapi kesian Ustazah dah berbelas tahun. Ustaz mana saya tak pernah bawa. Macam-macam lah ada saka lah ada apa ke. Saya tak nak sebut yang tu.
Kan ini ujian mak saya betul, Ji. Doa insya-Allah. Ustazah nak pergi Mekah tolong doa. Saya landing ke LIA hari Khamis, sahabat-sahabat. Ustazah, mak saya kembali ke rahmatullah pukul 4.30 pagi tadi. Yang sakit dah berbelas tahun, tapi anak ni masih bersangka baik. Bawa ustaz datang. Ini ada saka, ni ada jin tak keluar dekat ni kan. Macam-macam. Saya cakap, lama dah Haji sakitnya. Jangan duk Yasin je. Yasin tu baik. Cuba kalau Haji mampu, panjang ni. Tapi bacakan surah At-Taubah. Surah At-Taubah atau surah Ar-Ra'd. Niatkan sahabat. Bukan kita nak dia mati. Kita kesian dia macam tu. Bercakap apa semua dah tak boleh. Lama sangat dah macam nazak tapi tak mati. Haji ulang-ulang ya antara At-Taubah dengan Ar-Ra'd. Minta apa saja yang terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Kalau sihat-sihat. Kalau Allah pilih ajalnya dah dekat, biar Allah permudahkan. Buka je handphone, sahabat-sahabat rahmati Allah, meninggal dunia pada usia 98 tahun. Bukankah ini ujian untuk anak-anak? Pelbagai yang Allah beri kepada kita. Macam-macam. Jadi kalau tak diuji dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan orang atasan kita, ibu, ayah, mak sedara, pak sedara. Kan walaupun mak ayah kita dah tak ada, dikaitkan kita itu jadi satu fitnah dunia yang sangat besar. Berlaku. Jadi semua kita ada ujian. Jadilah mukmin yang kuat. Sahabat-sahabat kita tak tergelincir dan takkan tersilap membuat apa jua keputusan, kerana Nabi SAW ajar mukmin yang kuat inilah khair yang jauh lebih baik. Keempat, Rasulullah SAW memerintahkan agar bersemangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bila otak kita yang sempurna Allah bagi tahu hal yang kau buat ni benda bermanfaat. Jangan pernah merasa penat walaupun tak dipuji oleh orang-orang yang dekat. Faham ya muslimat? Seorang isteri siapkan hidangan, masak untuk suami, masak untuk anak-anak yang janji nak balik buka puasa. Saya selalu sebut benda ni simple, tapi dia banyak berlaku dalam rumah tangga Islam. Betul kan sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? Kalau tahu tak datang, baik tak payah ustazah, baik tak payah masak. Penat-penat baik saya tengok sinetron. Astaghfirullahalazim kan. Yang suruh masak tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pandang suami request sekian, anak kata janji mak nak balik kalau mama dapat masak. Kita buat kerana dia ustazah. Kat situ silap kita. Sebab tu kita kecewa. Kita kecewa. Sahabat, kan ya Allah suami nak balik, anak-anak nak balik. Tanpa diminta, kita seorang isteri mempersiapkan, ma minta maaf, lambat pula balik kerja, tak dapat nak balik. Tarik nafas dulu. Jangan campak yang dah siap atas meja tu kat dinding. Jangan. Telefon Ustazah Zai duduk mana pun dia tak lalu depan rumah saya. Sedap ni saya masak. Sekejap telan Elio dulu. Ya, dia kena telan Elio dulu, sahabat-sahabat rahmati Allah. Jangan buang pahala yang kita dah dapat tadi, sahabat, dengan merungut-rungut, berkalau-kalau. Semakinlah kita faham patut Nabi SAW tak bagi kita berkalau-kalau. Semua tu jadi ibadah walaupun sesimpel kita duduk depan dapur sambil pakai baju kelawar. Faham tak sahabat-sahabat rahmat Allah? Pahala. Ibadah. Ni subhanallah. Tapi kita merungut janji nak datang. Sebab tu yang saya kelakar balik umrah ni, rupanya antara yang diviralkan ada dah orang janji nak beraya rumah dia. Dia dah masak sedap-sedap. Tiba sampai ke malam dia tidur pun dah tersenggut-senggut. Tunggu tamunya tak sampai-sampai. Dia tak tahu saya sampai tak pergi beraya nak masak semua ustazah. Dah tanya sungguh-sungguh janji nak datang Zuhur, Maghrib tak muncul. Minta maaf akak cuma nak tanya jadi datang ke tidak? Minta maaf kak, saya tak jadi datang. Ha okey, settle. Akak nak pergi Isyak ni akak bawa semua makanan tadi kat surau. Lapang, 2 pahala dapat. Pahala nak jamu orang tu tapi dia tak datang, tetap dapat. Faham muslimat? Tetap dapat. Kita berlapang dada, ada halangan kot. Aku nak pergi Isyak ni. Sebaik aku tanya tadi. Dia tak jadi rupanya. Bawa. Kak, akak dah masak belum kat rumah? Tak. Sekejap lagi nak singgah gerai, nak beli makan, duk berdua je. Jangan, saya bagi mangkuk tingkat kat akak ni. Pahala berganda. Hati lapang. Jiwa tenang. Yang nak sampai viral-viral, si Polan tu. Kan rumah nombor 44 Jalan A, janji nak datang tapi tak datang. Rumah aku tu, rumah ustazah. Kan sahabat dirahmati Allah. Sebenarnya kita nak mencari apa? Kan kita buat ni kerana Allah atau kerana hamba-hamba Allah? Jujur je pada diri.
Kan, kalau cakap ke main, saya tak nak hipokrit Ustazah. Saya tak selesa kalau saya pakai macam ni. Sebenarnya hipokrit tu benda. Mu cakap tapi mu tak faham. Kan? Syahadah di lisan tapi tak membuktikan dengan amal, itulah hipokrit. Jadi kita yang tahu diri kita. Aku sebenarnya betul-betul menyembah Allah ke tidak? Aku sedih kerana orang tak puji. Dan aku sangat rasa macam, orang keji saja ni Ustazah. Orang keji sebab apa? Sebab entahlah asyik saya je yang tolong Kak Wah 2 minggu Syawal ni. Orang lain sibuk beraya. Tak apa sebab orang keji akak tu benda yang baik. Akak tahu kedudukan akak di mana. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, kadang kita merajuk tak kena gaya, tak kena tempat. Kita nak merajuk dengan siapa sebenarnya? Ibu-ibu dirahmati Allah, saya sayang anda kerana Allah. Ibu-ibu dah cukup baik berada dalam majlis ilmu. Tapi bila Allah uji kita dengan sesuatu sekecil di dapur dalam rumah tangga kita sendiri, kita tak mampu nak kawal emosi kita. Bahkan menjadi lebih besar. Suami yang kita rajukkan tu, dia tak tahu pun kita tengah merajuk. Kecuali kita cakap, bang, tengah merajuk ni tahu, sekian dimaklumkan. Kan? Jadi kalau mak merajuk, satu rumah jadi senyap. Betul kan? Tapi kalau pak dia, okey, besok abang pula merajuk. Anak-anak kita ada kisah dapur tetap berasap. Kan? Orang lelaki lagi buruk kalau merajuk sebab tak ada kesan dalam rumah tangga. Tapi kalau maknya merajuk, ayah kenapa mak tak keluar bilik? Biasalah mak engkau merajuk. Kita nak makan apa ni ya? Satu rumah lapar, sahabat-sahabat rahmat Allah. Jadi tolonglah ibu-ibu, semua tindakan kita ni jadi pahala. Jadi kalau hanya sebab kecil hati dengan anak, tak tunjuk muka, dia buat kenduri, besan kita panggil, kita tak nak. Lebihkan mak mentua dia sejak kahwin, Ustazah, kita ni apalah yang ada. Mentang-mentang kita ni, saya pun cerita dalam ceramah ni, saya cerita dengan Jaja. Tadi jangan kau tahu, hari ni ada Ustazah nak pergi satu wedding ni. Masya Allah, budak tu dulu mengaji kat rumah Ustazah, masa kami duduk rumah setengah ni, secomot-comot manusia. Abang sulung dia dah kahwin, dia tak kahwin lagi kami ni pun, kan biasa, kau ni daripada kecil sampai ke besar macam ni lah, tapi lurus. Sekali tengok kad kahwin dia sahabat, dia akan kahwin dengan anak seorang Datuk Seri. Terkejut kami, biar betul ni. Rupanya Masya Allah, dreba kepada Datuk tu. Dia jatuh cinta dengan akhlak pemuda ini. Faham Ini kisah benar tau, sahabat-sahabat rahmati Allah, boleh dinovelkan. Jadi doa saya ketika tengok kad kahwin tu dekat Mekah, ya Allah Tuhan, semoga dia menjadi lelaki qawwam. Sebab saya tahu siapa isterinya, siapa pak mertuanya, siapa bakal mak mertuanya kan. Dia ada agama. Kami menjadi saksi. Tapi seorang yang lembut, yang baik, yang lurus, janganlah jadi suami yang bakal dipijak-pijak oleh isterinya, ya Allah. Ni doa saya. Dekat Mekah kan, Ustaz kata, awak ni betul-betul fikir luar kotak. Sebab dia lelaki yang baik, bang. Tak sangka secomot itu dapat kahwin dengan anak Datuk Seri. Allahu Akbar. Kalah semua abang-abang Ustazah Zai. Kami dalam family group duk gelak. Hampa duk gelak kat dia sangat kan dulu. Tengok siapa yang Allah siapkan untuk dia. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan kita sentiasa bersangka baik, berdoa, pasti bakal Pak mentua dah nikah minggu lepas kan. Dan kami tengok yang hadir ketika majlis perkahwinan yang belah perempuan tu dia menteri ni datang menggigil tangan, tengok sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kat Mekah padahal dulu kami duk cubit-cubit je dia. Kan nak ceritanya. Jaja tanya, Ustazah dia belajar mana? Dia SPM pun tak ambil kot Jang, kau tahu? Tapi Ustazah percaya dia orang yang tak pernah tinggal solat. Sebab tu Ustazah doa mudah-mudahan rumah tangga yang barakah. Kita tak tahu. Jodoh yang macam ni muslimat tak mustahil. Batu apinya banyak. Betul kan? Batu apinya banyak. Tetapi kalau dia seorang lelaki yang qawwam, dia hanya nampak Allah yang temukan dia dengan jodoh sebegitu. Saya percaya insya-Allah jodoh ini boleh membawa ke syurga. Inilah doa kita sahabat-sahabat rahmat Allah. Kan walaupun Ustazah lawak-lawak juga, tapi ya Allah tangguhkan jodoh, rupanya ada sebab. Seorang lelaki beriman. Jadi dengan anak-anak buah, rezeki saya kali ini saya dapat bawa keluarga ke Baitullahil Haram. So anak-anak buah saya yang muda-muda mendengar tausiah sebagainya, cerita tentang mukmin yang kuat. Bukan kerana apa sahabat-sahabat, bukan kerana hebatnya kamu kerja gaji berapa sebagainya, tapi kamu menjadi orang beriman yang tahu engkau bertuhankan Allah dan berasulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pandang umi yang banyak dosa, saya cakap dengan anak-anak buah. Jangan pandang ustaz itu, ustazah ini, mereka juga
insan pendosa yang Allah sedang tutup aib mereka. Tapi kalau kamu pandang Rasulullah yang maksum, kita akan berjuang ke arah itu. Aku nak mencontohi Rasulullah. Orang di peringkat atasan, di peringkat bawahan, apa yang Rasulullah tak lalui? Bukan baginda miskin, tapi baginda tak memilih untuk hidup mewah. Kerana apa yang dia miliki adalah dikongsi dengan umat. Sahabat dia tak boleh tengok orang tak makan. Dia sanggup tak makan, tapi dia bersusah payah untuk memberi orang makan. Kita banyaknya dapat peluang untuk kita dulu, untuk kita dulu. Jadi latih diri kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, demi ummah kerana Allah. Kelima, jika berlaku sesuatu yang kurang menyenangkan, redalah di atas ketetapan takdir dengan hati yang tenang sehingga bertambahlah imannya. Makna nak dapat reda. Nak dapat reda ni mesti ada syarat. Syaratnya apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tanpa tapi. Kan? Orang Al-Falah pun kata, alamak, macam pernah cakap je, saya reda Ustazah, tapi itu belum reda maksudnya. Jadi, macam ni syarat reda tu Ustazah? Kalau mengaji kitab panjang lagi lah. Tapi menurut tafsiran Ustazah Zai, nak sungguh-sungguh reda, syaratnya tanpa tapi. Are you okay? Kan? Lepas ni, Ustazah saya reda. Kenapa kak macam tertelan benda? Tapi tu simpan kat dalam je lah. Praktis sahabat-sahabat rahmat Allah. Sebab saya melatih diri saya begitu. Memanglah aku reda. Kenapa yang tak terkeluar pula bang perkataan tu? Sebab selalu ceramah kalau cakap tapi maknanya tak reda lagi. Sebab tu kadang-kadang ustaz tahu dah tu ada tapi kan. Ya, tapi abang doa lah. Doa. InsyaAllah mudah-mudahan betul-betul reda. Kan sahabat-sahabat. So praktis ibu-ibu dirahmati Allah. Petang ni yang kita tak jadi balik kampung awak. Tetap balik kampung abang juga. Tak apa bang, saya reda. Macam tu kan. Jadi kenapa tu? Bunyi apa tu? Dia ada perkataan yang tak keluar. Perkataan apa tu? Tapi. Tapi sebab Ustazah dah ajar pagi tadi tak bagi cakap. Nanti tak reda. Jadi kita praktis dulu dengan kita. Dan terakhir jauhilah berkata kalau seandainya kerana ia membuka peluang hasutan syaitan. Ini mengulang poin yang kedua tadi. Sahabat-sahabat, 1 jam habis saya syarah hadis yang saya baca tadi. Dengan izin Allah. Tapi saya nak lajukan juga pembacaan. Saya ulang yang kita dah dapat daripada banyak tempat. Almarhum Tuan Guru Harundin ada sebut. Mukmin yang hebat. Pertama, kita nak jadi manusia ni. Dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Okey? Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Kita pasti akan meninggal. Di mana, bila, wallahu a'lam. Tapi maksud bukan meninggalkan dunia yang kerja, pakat-pakat berhenti kerja. Jangan. Yang datang sini naik kereta, kan berkilat-kilat tu. Kan Ustazah ni, kereta Mercedes saya punya kunci, Ustazah ambil lah. Jangan muslimat. Saya yang untung, anda yang rugi. Jangan. Meninggalkan dunia bukan macam tu maksud. Dunia, rezeki Allah beri kepada kita, tapi bukan diletak di hati. Faham ya? Sebab di hati kita tetap aku akan mati, penghujungnya akhirat abadan abada. Dunia ni fana, bakal binasa. Aku pasti akan tinggalkannya. So, jambatan kepada akhirat adalah dunia. Maka kalau kita buang terus dunia, kita nak cari apa untuk bekalan akhirat kita? Jadi apa yang kita ada di dunia ni, dapat pekerjaan. Apa yang kita gunakan untuk akhirat kita? Kepintaran anak-anak, apa yang kita gunakan untuk akhirat kita? Apa yang kita tarbiyah mereka? Allah yang beri, kamu ada otak cerdas, bijak, pandai, kerja bidang apa pun tak apa. Tapi ingat, jangan tak solat. Ingat, infak di jalan Allah. Semua ni Allah sebut dalam Quran. Tak ada dalam Quran ayat, mesti jadi ustaz, mesti jadi hafizah, tak. Sebab semua itu pun fardu kifayah. Seorang dah ada dekat Subang ni, orang lain tak payah jadi ustaz pun sebenarnya tak apa. Kan? Tapi bayangkan kalau semua doa ibu-ibu Al-Falah makbul. Doakan Ustazah nak pergi Mekah, nak saya jadi hafizah. Semua orang minta doa macam ni. Siapa nak jadi doktor kalau hafizah sakit? Kan sahabat? Ustaz-ustazah sakit jumpa ustaz-ustazah ke jumpa doktor? Jumpa doktor kalau jumpa Ustazah Zai pakai pisau dekat dapur rumah dia je, jenuh. Kan sahabat-sahabat rahmati Allah, memang fardu kifayah.
Jadi jangan biarkan si doktor sibuk dengan keduniaannya tanpa menyembah Allah. Begitu juga engineer, doktor, siapa saja sahabat-sahabat, tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dua, dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Itu yang saya bergenang air mata setiap kali teringat asnaf-asnaf yang saya pernah bawa, sahabat. Bila balik je Ustazah, saya pun nak menjadi penyumbang kepada macam mana nak terbangkan orang-orang miskin ke Baitullah ni Ustazah. Ya Allah, saya rasa nikmatnya dapat entah bila lagi saya nak sampai. Sebab tu mereka sangat menghargai sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Tak balik hotel. Pak Cik dah makan belum? Kenyang minum air zam-zam. Ustazah tak apalah boleh datang selalu. Saya ni Ustazah, saya tak mungkin boleh datang selalu. Saya orang solat 2 rakaat. Biar saya berakaat-rakaat. Terasa aku cakap dengan Pak Cik ni. Faham tak sahabat-sahabat Allah? Dia sangat menghargai. Sebab tu saya banyak belajar daripada mereka. Ketiga, dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru nak berdakwah. Jadi jangan pernah cakap, saya dah tulis Ustazah kat Facebook saya, jom labuhkan tudung. Tiba kawan-kawan sekolah saya, eleng kau, macam lah aku tak kenal kau siapa. Kau janganlah nak ala-ala Ustazah sangat. Terus saya delete Ustazah. Lepas tu akak buat apa lagi? Saya unfriend dia. Itulah salah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yelah mentang-mentang saya tak ada tauliah Selangor, saya tak boleh ke berdakwah? Boleh. Saya baru share dekat Facebook saya seorang mu'allaf, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa ke nama dia? On the way daripada KLIA balik ke Keramat, saya tertengok video tu. Hebat. Dia baru masuk Islam, tapi dengan air mata dia cakap tanggungjawab saya adalah berdakwah kepada keluarga saya sendiri. Takkan saya nak tunggu ustaz-ustazah masuk ke dalam rumah saya untuk berdakwah kepada keluarga saya. Dan dakwah yang paling utama kepada diri kita sendiri. Jadi wahai Muzayyanah Abdullah, apa yang kamu cakapkan di lisan yang paling dekat adalah telingamu sendiri. Tak malu ke dengan Allah kalau yang kamu cakapkan kamu tak amal. So mak-mak begitulah, kita dakwah anak-anak kita tapi kita sendiri tak berbuat. Tak malu ke dengan Allah, kita berdoa minta anak kita jadi baik tapi kita belum bertindak ke arah baik itu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, keempat, datang ke masjid atau surau sampai ke tua. Bukan dah tua baru nak ke masjid atau surau. Ulama Ustazah terasa, memang nak bagi terasa. Sekian dia maklumkan. Terakhir, dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. You jangan paksa-paksa I solat. You tak percaya, you tanya Ustazah Zai you. Yang ada tek lalat tu kan. Kalau tak ikhlas, boleh ke beribadah? Allah tak terima. Ustazah, suami saya suruh tanya Ustazah. Lurus sungguh makcik tu sahabat. Saya bising suruh dia pergi masjid, suruh dia sembahyang. Umur dah 70 Ustazah. Dia baik tapi sembahyang tak nak. You tanya Ustazah you, kalau tak ikhlas, boleh ke sembahyang? Allah tak terima sembahyang kita. Cakap aku pun pening nak jawab soalan pakcik ni. Sebab dah 70 tahun sahabat. Kebaikan lain dia buat. Jangan suruh I sembahyang. I tak ikhlas, macam mana Allah nak terima? Benda wajib bukan nak tanya engkau ikhlas ke tidak. Buat dulu. Lawan, mujahadah, Allah akan datangkan melalui istiqamah yang kita bermujahadah, akan datang ikhlas. Ibu-ibu ketika sip sana kosong, kenapa ibu-ibu datang? Saya tanya je, tak marah. Kenapa ibu-ibu datang? Sahabat-sahabat rahmati Allah. Saya ni dah level yang Kak Wah cakap Ustazah. Jangan pilih guru, jangan pilih tajuk. Yang saya tahu masjid tu, pintu majlis ilmu dia buka, saya datang je lah. Kadang saya tidur je pun Ustazah. Tapi sebab datang majlis ilmu ni ada berkat. InsyaAllah layak mendapat syafaat Rasulullah. On the way pergi, sedang dalam majlis ilmu, balik kalau saya mati, macam matinya seorang yang menuju ke medan jihad. Jadi apa yang Acik belajar hari ni? Saya tak tahulah Ustazah, pokpet. Saya pun dah tak berapa ingat dah. Tapi besok saya datang lagi Ustazah. Percayalah, lama-kelamaan ada benda yang melekat. Kalau tak memori jangka pendek yang mudah terlupa ni, balik rumah, Ustazah cerita apa tadi? Lupalah bang. Tapi dia baru balik Mekah. Tu je yang kita ingat sahabat. Tapi memori jangka panjang, kita tengah ada masalah dengan suami, tak apa bang, saya reda. Yelah kan, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Supaya mudah-mudahan sayalah mukmin yang kuat itu. Walaupun suami sendiri yang menyakiti. Ui, bini aku sekarang cakap dah macam. Itu ceramah tahun 2023 dulu tu Ustazah bang.
Kan sahabat-sahabat rahmat Allah, walaupun benda tu berlaku selepas 10 tahun, Allah izin lisan kita memberi nasihat. Allah izin kita mampu pujuk diri sendiri sebab ada memori jangka panjang. Macam pernah ku dengar ayat yang sedang aku pujuk diri aku sendiri ni. Rupa-rupanya barakah dalam majlis ilmu. Faham ya? Mudah-mudahan Allah beri redanya kepada kita. Rasulullah sudi memberi syafaat kepada kita dan kita layak didoakan oleh seluruh orang-orang beriman. Selagi mana sahabat-sahabat kita hidup dengan iman, mati dalam iman, mudah-mudahan dibangkitkan kelak di dalam syurga Allah bersama orang-orang beriman. Ampun maaf, zahir batin.